Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada anda semua. Mudah-mudahan diberkati Allah, diberi kesihatan yang baik. Saya Muhammad Sabki bin Abdul Hamid selaku founder kepada Jus Haramain, penawar sangap, ketum, koroi dan dadah. Insya-Allah kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroi dan dadah. Okey. Tajuk kita hari ini kita nak perbincangkan ketum, ubat atau sebaliknya. Sebuah ringkas yang saya nak kongsi pada hari ini. Sebenarnya daun ketum ni adalah perubatan tradisional, perubatan di mana orang tua-tua dulu telah mengamalkannya. Jelas di situ. Tapi mengikut peraturan dan mengikut kita kata ilmu mereka pada ketika itu. Jadi dia orang tak minum sama macam kita minum. Boleh minum, tapi minum ketum mesti ada sukatan, mesti ada sebab. Kencing manis, darah tinggi untuk nak segar tubuh badan. InsyaAllah boleh mengamalkannya dengan kaedah 3 helai daun, 5 helai daun, 7 helai daun ataupun 9 helai daun. Sama ada ia kena rebusan ataupun tuan-tuan kena hancurkan, masuk ke dalam gelas air yang panas. Selepas air yang panas tu sejuk, boleh diminum. Itu jadikan perubatan. Permasalahannya, okey, baik. Hari ni kita nak cerita tentang perbezaan dia. Orang yang minum untuk buat rawatan dengan orang yang minum tidak ada sakit apa, kemudian cari penyakit. Yang cari penyakit ni agak berbahaya. Sebab apa? Sebab ketum ni adalah satu bahan yang boleh memekatkan darah saluran saraf seluruh badan kita. Okey. Bila perjalanan darah pekat, dia akan lambat. Bila akan lambat, di situ dia mula akan terhenti bersama buih di kawasan sendi, pertulangan, kaki, tangan dan urat pikat di bahagian belakang. Jadi saat itulah orang yang minum ketum ataupun koroi, mereka ni akan rasa sakit, rasa sengai dan sebagainya. Tapi bila bubuh balik, insya-Allah dia akan habis macam tu. Persoalan sampai bila macam tu? Itu persoalannya. Bila tuan-tuan minum ketum ni untuk niat nak bagi kencing manis turun, darah tinggi, insya-Allah memang dialu-alukan, tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya kita minum mengikut hawa nafsu, mengikut keinginan, mengikut hari kita tension, hari kita ada masalah, hari kita nak berseronok dan sebagainya, tak ada sebab, maka dia akan mengundang permasalahan yang besar. Kita takut ke depan dia akan mengalami ketagihan. Rindu, tak kena tak boleh duduk. Bila tak kena, mai hidung dah mula berayap, mata dah mula berayap, mula dah bersim, mula tak ada, mula gelabah. Lepas tu dia akan jadi amalan. Bila jadi amalan ni susah untuk nak tinggal. Amalan baik pun susah nak tinggal, amalan buruk pun susah nak tinggal. Jadi nasihat saya di sini kepada pelanggan-pelanggan yang ingin nak berhenti, yang dah di tahap yang kita kata advance dah, yang dah minum ketum hampir 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi anda boleh buat rawatan untuk penyucian. Penyucian ni getah di bahagian usus untuk kencing bagi elok, berak bagi lawas semula. Sebab apa? Orang yang minum ketum koroi ni, permasalahan yang pertama kencing. Kencing sikit-sikit, rasa nak kencing tapi kencing sikit. Rasa nak berak tapi duduk dalam tandas berjam-jam. Di situ bila anda mula rasa saat ini, saat inilah anda kena bertindak. Anda jangan biarlah. Kalau tak, susah ke depan. Bermasalahan akan bertimpa-timpa dalam masa yang akan datang. Jadi insya-Allah saya nak kongsi sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kebaikan datang daripada Allah, keburukan yang kita buat itu datang daripada diri kita sendiri. Bukan Allah Ta'ala atur pun keburukan yang kita buat, melainkan kesalahan yang kita buat
berfungsikan hawa nafsu keinginan kita itu sendiri yang merosakkan diri kita. Jadi pesanan saya kepada adik-adik kita, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, tak kira lah apa ada, berfikirlah untuk berubah. Jadikan pengalaman yang lama sebagai satu jalan yang hitam. Semua orang biasa buat salah dan semua orang biasa buat, kita kata tak perfect lah, kita ni manusia. Jadi bila kita saat berfikir untuk bertindak, untuk berhijrah, jadi jangan tunggu lama. Jadikan bayangan hitam kita yang lepas satu gambar yang baru pada hari ini. Jadi sekadar pengalaman yang lepas jadikan pengalaman kita. Jadi yang baru mulakan perjalanan hidup yang baru. InsyaAllah. Memang mula minum ketum 1 tahun sampai 5 tahun mungkin bagi biasa, sebab antibody kita kuat. Jadi kita pun tak ada masalah apa sangat. Mungkin masa tu kita boleh cakap takabur, boleh cakap sombong. Aku minum tak ada apa pun. Aku minum tak ada apa pun. Okey, masa tu. Tapi kalau kita jumpa orang yang expert 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, kita akan rintihan demi rintihan, rintihan demi rintihan, masalah demi berbagai masalah. Jadi jangan sampai tahap tu baru kita nak kembali, masa tu dah terlambat. Jadi masa sedikit sebanyak yang kita boleh buat perubahan ni, buatlah sikit-sikit. Mulakan step yang pertama, kurang daripada 2 bungkus, kurang bagi jadi 1. Kalau yang minum sebungkus, kurang bagi jadi setengah bungkus, insya-Allah. Kemudian boleh pelan-pelan beratur berhenti. Sekiranya yang tak mampu untuk nak berhenti dalam keadaan manual, kita ada jus Haramain ni merawat bagi hilang kesakitan, hilang sakit dalam badan ni, lenguh, kebat, lutut dan sebagainya. Bila anda hilang kesakitan dalam tubuh badan, saraf, insya-Allah tuan-tuan akan berhenti ketum dalam keadaan mudah. Sebenarnya orang yang minum ketum peringkat atas salah, peringkat yang lama lah, otak-otak kita ni, pakcik-pakcik kita ni, abang-abang kita ni, sebenarnya dia orang minum ketum bukan untuk nak steam dah. Percayalah kepada saya, sebab kita dah lama dah pengalaman tentang ni. Ada setengah kita minum ketum bukan nak steam dah, bukan nak menghayal dah. Kita hanya minum ketum untuk nak menampung sakit-baki sakit badan kita sahaja. Jadi tanyalah hati, tanyalah akal kita, sampai bilakah titik ini tidak akan berakhir. Tanya diri kita, buat apa kita nak murung diri kita? Tak payah. Kita buktikan diri kita, kita fight diri kita, kita challenge diri kita. InsyaAllah orang yang berjaya, orang yang selalu fight pada diri dia, orang yang selalu berjaya, orang yang akan ubah hidupnya daripada masa ke semasa. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Jus Haramain untuk insya-Allah kita Osman Manan, tolong share bagi banyak. Musahir Muhammad Salim, Assalamualaikum sahabat. Jadi akhir kata daripada saya, sebelum sampai tahap tangan ketat, kaki kejang, cepat lenguh, cepat tarik mengkarung, jadi berubatlah, berusahalah, ikhtiarlah selagi muda, selagi ada kejaya, selagi nampak masa depan ke mana arah nak pergi. Jadi kita berhentilah. Jadi tujuan kepada orang yang nak berhenti. Orang yang tak nak berhenti lagi, kita ucapkan, kita doa kepada mereka banyak-banyak supaya mereka dapat sedar tentang apa yang mereka buat. Jadi insya-Allah satu hari mereka akan kembali kepada jalan yang benar, insya-Allah. Jadi cukup itu saja. Saya nak mohon maaf sekali lagi sekiranya terkasar bahasa, sekiranya kita kata menyentuh hal dan peribadi. Sebenarnya benda ni memang emosi, benda-benda ni dia melibatkan diri kita. Dia tak sama dengan kita kata sakit yang lain. Sakit yang lain tu biasa. Tapi bila sakit dalam keadaan kita kata ketagihan, rindu dan sebagainya, dia melibatkan nafsu. Bagaimana kita nak pecah nafsu tu? Itu soalan yang pertama. Bagaimana kita nak halang dia? Bagaimana kita nak buat ketika dia nak sangat-sangat?
Jadi kami sediakan satu petua dan teknik untuk nak merawat, nak menghilangkan ketagihan ketum korek dadah dalam keadaan cepat dan selamat. InsyaAllah kami akan guide, kami akan bantu anda sampai anda berjaya, insyaAllah. Jadi doa-doakanlah kami supaya mendapat keredaan dunia dan akhirat. Dan juga tuan-tuan yang masih dalam buat rawatan pemulihan sangat ketum korek dan dadah, kami mengucapkan anda tahniah kepada anda. Sebenarnya anda orang yang layak berubah. Anda orang yang berani membuat satu keputusan, satu muktamad, keputusan hidup di atas diri anda sendiri. Jadi cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.